Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan teruskan lagi dengan topik yang kedua, iaitu gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. Pertama sekali kita pergi kepada konsep gandaan. Konsep gandaan. So, apa itu konsep gandaan? Apa tu yang dimaksudkan dengan gandaan? Saya pergi terus pada contoh. Kalau kita katakan gandaan 3, ianya bermaksud 3 darab 1, 3, 3 darab 2, 6, 3 darab 3, 9, 3 darab 4, 12. So, 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Ini yang kita panggil sebagai gandaan 3. Kalau gandaan 4, 4 darab 1, 4, 4 darab 2, 8, 4 darab 3, 12, 4 darab 4, 16. So, 4, 8, 12, 16 dan seterusnya adalah gandaan bagi 4. Kita tengok contoh yang kedua. Sekiranya kita nak menentukan sama ada sesuatu nombor merupakan gandaan bagi nombor yang diberi. Sebagai contoh, tentukan sama ada 48 adalah gandaan bagi 4 atau bukan. Jadi kita nak tentukan 48 ni gandaan bagi 4 atau bukan. So, kalau 48 adalah gandaan bagi 4, semestinya apabila kita bahagikan 48 dengan 4, dia boleh membahagi tepat. Jadi, kita perlu membahagi 48 bahagi 4. So, dia boleh membahagi tepat. Sekiranya ianya boleh membahagi tepat, tidak dapat nombor perpuluhan, tidak dapat pecahan dan dapat nombor bulat. Jadi kita katakan 48 adalah gandaan bagi 4. Seterusnya tentang gandaan sepunya. Kita pergi kepada contoh terus. Senaraikan 5 gandaan sepunya. Senaraikan 5 gandaan sepunya pertama bagi 2 dan 4. Senaraikan 5 gandaan sepunya pertama bagi 2 dan 4. Jadi apa yang kita perlu buat di sini adalah kita dapatkan gandaan 2 dan gandaan 4. Gandaan 2 So, berapa gandaan 2? 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya lah. Gandaan 4. 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Soalan memerlukan awak menyenaraikan 5 gandaan sepunya pertama. So, di sini apabila awak lihat gandaan 2 dan gandaan 4, ada nombor yang muncul di kedua-dua gandaan, betul tak? So, nombor yang muncul di kedua-dua gandaan adalah 4, kemudian 8 dan dia ada banyak sebenarnya, sebab ni saya tak listkan semua. Jadi apa yang awak perlu tahu sekarang ni adalah apakah gandaan sepunya yang pertama? Apakah gandaan sepunya yang pertama di sini? Which is yang kita panggil sebagai gandaan sepunya terkecil. So, gandaan sepunya terkecil di sini adalah 4. Jadi gandaan sepunya terkecil adalah 4. Jadi gandaan sepunya bagi 2 dan 4 akan jadi dalam gandaan 4. Jadi gandaan sepunya bagi 2 dan 4. Dia start dari 4 kan. Gandaan sepunyanya akan jadi dalam bentuk gandaan 4. So, jadi dia akan jadi 4, 8. Sebab dia nak 5 gandaan sepunya pertama. So, kita nak 5 lagi nombor. Kita nak lagi 3 lagi nombor. So, dia akan jadi 12, 16 dan 20. Maksudnya kalau awak listkan lebih
lebih lanjut di sini. Okey, awak akan dapati gandaan sepunyanya merupakan gandaan bagi 4. So, untuk menyimatkan masa, tidak perlu listkan semua gandaan dan kemudian awak cari dia punya gandaan sepunya. So, itu akan memakan masa yang panjang. Jadi, apa yang awak perlu buat adalah listkan gandaan 2 sehinggalah awak jumpa satu nombor nombor pertama gandaan sepunya. Di mana di sini gandaan sepunya yang pertama adalah 4. Jadi gandaan sepunya bagi 2 dan 4 akan jadi dalam bentuk gandaan 4. Okey, so gandaan sepunya 2 dan 4 adalah 4, 8, 12, 16 dan 20. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, saya nak awak senaraikan. Kita akan senaraikan 5 gandaan sepunya pertama. Saya nak 5 gandaan sepunya pertama bagi nombor 2, 3 dan 6. Jadi kita listkan gandaan 2 dulu. Gandaan 3 dan gandaan 6. Okey, listkan So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya. 3, 6, 9, 12, 15, 24, 15, 18, 21 dan seterusnya. Okey, 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Okey, so saya dah listkan beberapa gandaan di sini. Okey, saya hanya perlu cari apakah gandaan sepunya yang pertama. Okey, so sini ada 2 tak? Tak ada kan? 4 pun bukan gandaan sepunya. 6 merupakan gandaan sepunya sebab 6 berada di ketiga-tiga gandaan 2, gandaan 3 dan gandaan 6. Jadi 6 adalah gandaan sepunya pertama yang awak jumpa. So, gandaan sepunya yang pertama yang awak jumpa itu yang kita panggil sebagai gandaan sepunya terkecil. Okey, seterusnya kalau awak tengok lagi sekali, lebih lanjut, okey. Gandaan sepunya yang kedua adalah 12. Sebab 12 ada di gandaan 2, 12 ada di gandaan 3 dan 12 ada di gandaan 6. So, gandaan sepunya bagi 2, 3 dan 6. Dia nak 5 gandaan sepunya yang pertama kan? So yang pertama adalah 6, yang kedua adalah 12, yang ketiga, yes, dia akan jadi dalam bentuk gandaan 6. So 6, 12, 18, 24 dan 30. So 1, 2, 3, 4, 5. So kita dah senaraikan 5 gandaan sepunya pertama bagi 2, 3 dan 6. So ini jawapannya. So tak perlu list panjang-panjang sampai awak jumpa 5 gandaan sepunya, tak perlu. Hanya perlu cari gandaan sepunya yang pertama ataupun gandaan sepunya yang terkecil, kemudian gandaan sepunya bagi ketiga nombor ini merupakan gandaan bagi gandaan sepunya terkecil. Dan yang terakhir sekali adalah berkenaan dengan gandaan sepunya terkecil ataupun singkatannya adalah GSTK, gandaan sepunya terkecil. Okay, so kalau saya cakap GSTK, so you dah tahu dah GSTK adalah gandaan sepunya terkecil. Okay, tadi pun saya dah cakap dah gandaan sepunya terkecil kan. Okay, adalah gandaan sepunya yang pertama yang kita panggil sebagai gandaan sepunya terkecil. Okay, kita lihat pada contoh. Tentukan gandaan sepunya terkecil bagi 2, 3 dan 4. Okay, so ada 2 kaedah di sini. Okay, kaedah yang pertama, kita guna kaedah pembahagian berulang. Okay, masih ingat lagi apa itu kaedah pembahagian berulang? Awak dah belajar kaedah pembahagian berulang ni di subtopik
sebelum ini, iaitu tentang faktor. Okey, 2, 3, 4. So kita garis. Okey, maaf ya. Okey, 2, 3, 4. Cuma ada sedikit perbezaan kalau kita guna kaedah pembahagian berulang untuk faktor dengan kaedah pembahagian berulang untuk gandaan. Ada sedikit berbeza. Okey, 2, 3, 4. So, apa yang kita perlu adalah kita bahagikan nombor ini supaya akhir sekali awak akan dapat nombor 1, 1, 1. Di akhir sekali awak akan dapat nombor 1, 1, 1. So, macam mana nak jadikan 2 ni 1? Ingat saya kata sebelah sini mesti bahagi dengan nombor perdana. Okey, so 2. 2 boleh bahagi dengan berapa tepat? 2 bagi 2. So 2 bagi 2 1. 3 bagi 2 tak boleh. So bila tak boleh bahagi, maksudnya bukan tak boleh bahagi, dia boleh bahagi tapi tak boleh bahagi tepat. So 3 bahagi 2 tak boleh bahagi tepat, jadi kita bawa turun. Okey, 4 bahagi 2 adalah 2. Okey. So kita bahagikan lagi dengan 2. Okey, ini tak boleh bahagi tepat. 1 bahagi 2 tak boleh bahagi dengan tepat, so bawa turun. Ini pun tak boleh bahagi tepat, bawa turun. 2 bahagi 2, 1. Okey. Ni nak jadikan 1, kita bahagi dengan 3. Okey, 1 bahagi 3 tak boleh. Bukan tak boleh bahagi tepat, so kita bawa turun. 3 bahagi 3, 1. Okey. So ingat saya kata awak stop sampailah awak dapat, pada akhirnya awak dapat 1, 1, 1. So GSTK, kita boleh tentukan GSTK dengan mendarab nombor di hujung ni. So 2 darab 2 darab 3. Okey, 2 darab 2 darab 3. So 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 12. So gandaan sepunya terkecil adalah 12. Okey, kita soalan sama tapi kita gunakan kaedah menyenaraikan gandaan. Jadi kita senaraikanlah macam tadi. Okey, gandaan 2 gandaan 3 gandaan 4. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Okay, kita try dulu. 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Okey, adakah 6 gandaan sepunya? 6 ada di sini, 6 ada di sini, tapi 6 tak ada di sini. Okey, jadi 6 bukan gandaan sepunya. So kita cari nombor yang ada di ketiga-tiga gandaan lah. So 12. 12. Okey, ini adalah gandaan sepunya yang pertama. Ingat saya kata tadi gandaan sepunya yang pertama merupakan gandaan sepunya terkecil. Jadi kita dah dapat gandaan sepunya terkecil bagi 2, 3 dan 4 iaitu 12.